Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua kita dapat diketemukan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah Allah memberi taufik dan hidayah bagi kita dan memilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi kasih yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ghani bin Saleh, penasihat Sekolah Rendah Ibn Abbas dan juga haluan Malaysia. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Sufyan bin Abdul Aziz, Mudir Sekolah Rendah Ibn Abbas. Yang saya hormati sahabat saya Encik Zaini bin Ghazali, merupakan pengarah akademik menghafaz Al-Quran An-Nur, yang terlibat dalam membawa penceramah dan program bersama pada pagi ini, yang diraikan dan yang berbahagia Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Rauf daripada Lembaga Tahfiz Al-Quran Al-Hikmah Indonesia, yang merupakan penceramah dan juga pembimbing kita pada hari ini. Para ahli jawatan kuasa PIBG Sekolah Rendah Ibn Abbas, ahli lembaga pengelola Sekolah Rendah Islam Ibn Abbas, para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi pertama kali kita bersyukur kerana kita dapat berada dalam majlis ini. Kita telah mengikhlaskan hati dan niat kita untuk kita menghadirkan menjadi peserta di dalam program sehari bersama pakar tahfiz Al-Quran yang didatangkan khas daripada Indonesia. Jadi saya bagi pihak penganjur sekali terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke Sekolah Rendah Ibn Abbas, ke Sekolah Rendah Ibn Abbas Dewan Seminar ini untuk kita mengadakan program pada pagi ini. Jadi untuk makluman, program ini adalah dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Perhubungan di beberapa guru Sekolah Rendah Ibn Abbas dan juga pihak haluan Malaysia, Cawangan Pahang, serta Sekolah Rendah Ibn Abbas dan Akademik Menghafaz Al-Quran An-Nur. Jadi alhamdulillah, inilah program julung kalinya kita adakan, dan program ini sebenarnya sudah pun bergerak di beberapa negeri dan alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan. Jadi pada kesempatan ini kita dengan kerjasama AMQ ini, Akademik Menghafaz Al-Quran ini yang berpangkalan di Kelantan, kita dapat kolaborasi dengan akademik ini untuk membawa pakar yang benar-benar pakar di dalam tahfiz Al-Quran ini untuk bersama-sama kita. Jadi tuan-tuan dan puan ini sangat bertuah kerana dapat hadir dan ada di kalangan kita yang sanggup datang daripada negeri Kedah, daripada Kuala Lumpur semata-mata untuk menyertai program ini. Dan program ini sentiasa mendapat sambutan yang hangat di beberapa negeri-negeri yang telah dianjurkan sebelum ini. Okey tuan-tuan, sebelum kita melanjutkan bicara dan juga program ini, saya dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ghani bin Saleh selaku penasihat Sekolah Rendah Ibn Abbas dan juga haluan Cawangan Pahang untuk menyampaikan ucapan dan juga sebagai mukadimah kepada program kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. Yang dikasihi pengurusi majlis, barisan moderator ataupun penceramah yang akan menyampaikan kita punya dalam kursus ini, insya-Allah seminar pendek ini, saudara saya Tuan Encik Zaini Ghazali, Al-Mudir Ustaz Muhammad Safian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, kita dapat meluangkan masa bersama-sama pada pagi ini, satu petanda yang baik dalam rangka untuk mendekati ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim, sebagai dustur al-hayah, perlembagaan dalam hidup kita. Jadi saya dalam ucapan ringkas ini nak sebut sikit berkait dengan apakah wajibat ataupun kewajipan kita kepada Al-Quranul Karim. Maknanya menghafaz ini satu daripada kewajipan. Sebenarnya kewajipan kepada Al-Quran ini terlalu besar, kerana dialah merupakan jalan hidayah, dialah membebaskan masyarakat jahiliyah Arabiyah sehingga mereka mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik beberapa tulisan ulama-ulama yang muktabar dengan tempoh yang singkat ini. Yang pertama, pandangan Al-Imam Syekh Al-Banna terhadap manusia moden pada hari ini dengan mengikut perspektif ataupun suluhan Al-Quranul Karim. Jadi maknanya dia kata berdasarkan nilai dan neraca Al-Quran, masyarakat moden pada hari ini berada dalam keadaan yang rosak. Rosak, kemudian berada dalam keadaan zulumat, gelap, kegelisahan. Mereka berada dalam keadaan kegelisahan, dan pada masa yang sama kita lihat bahawa umat manusia pada hari ini berpecah belah, dan juga pada masa yang sama kita melihat mereka berada dalam keadaan yang meraba-raba, jauh daripada panduan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memutablikkan al-haq dan al-batil ini. Al-haq dilihat sebagai batil dan batil dilihat sebagai al-haq. Itu secara sepitah umum. Sedangkan kata dia pada tangan mereka itu ada Swiss. Swiss ni kalau kita buka Swiss di sana, dia akan keluar cahaya ini. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri kita lihat pada hari ini mereka membelakangkan Al-Quran dalam arti kata yang sebenarnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan mereka, petunjuk dan hidayah yang memimpin dan membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kewajipan sebagai prasyarat untuk mendapat hidayah dan petunjuk, yang pertama, kita nak kena yakin sepenuhnya kepada Al-Quran tanpa keraguan terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Tidak ada satu sistem hidup yang lebih baik daripada sistem Al-Quran. Tidak ada kaedah penyelesaian kepada masalah manusia kecuali penyelesaian Al-Quran. Jadi kalau kita ambil kaedah ataupun sistem yang lain daripada Al-Quran, bermakna kita menempah kegagalan dan kekecewaan. Jadi untuk nak dapat semuanya ini, kita tengok bagaimana generasi Al-Quranul Karim mendekati Al-Quranul Karim, dan bagaimana kita pula mendekati Al-Quranul Karim pada hari ini. Yang kedua, dikatakan bahawa menjadikan Al-Quran itu sebagai guru dan bacaan, sebagaimana para salaf, mereka itu sentiasa mendekati Al-Quranul Karim.
Maknanya menjadi sebagai rakan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kita tengok sikit tentang yang ketiga, etika membaca dan juga tadabbur Al-Quran. Jadi kita datang nak hafaz. Jadi hafaz ni satu daripada marhalah lah dalam kita mendekati Al-Quran. Tapi sebelum tu, kita seharusnya faham bahawa Al-Quran itu merupakan panduan dalam kehidupan kita lah. Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan sedih. Maka menangislah ketika membacanya. Jika tidak dapat menangis, berusaha untuk menangis. Sebab dia merupakan satu beban yang berat, beban yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya lau anzalna hazal Quran ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada bukit dan bumi, kepada bukit, nescaya bukit itu akan pecah. Pecah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat pada hari ini, orang-orang tidak takut kepada Allah, mereka bagaimana mereka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita yakin kepada Al-Quran, satu-satunya penyelamat dan pengatur hidup manusia, kewajipan yang berikutnya ialah untuk mengamalkan, mempraktikkan, melaksanakan. Dan sebagaimana yang kita tahu, mengamalkan ini dia bahagikan kepada dua, iaitu berkait dengan hukum individu ataupun fardu ain dan juga hukum kemasyarakatan. Jadi semuanya perlu balik kepada Al-Quranul Karim sebagaimana hadis Nabi SAW, duru ma'a kitabillah haitsuma daro. Kemudian akhir sekali saya cuba petik apa yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam membicarakan kewajipan kepada Al-Quran. Yang pertama kata dia, kewajipan membaca. Kena belajarlah cara baca. Yang betul. Cara baca yang betul. Ini masyarakat kita sangat meriahlah dari segi ini kan. Dari segi baca ni. Bukan semua sekali lah. Sebahagian tu mereka sangat meriah dan sangat memberi fokus kepada membaca ini. Yang kedua, faham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahap ini dia letih sikitlah kita. Maknanya faham. Barang siapa yang Allah nak beri kebaikan, walaupun kita baca tapi tak faham, tak dapat kebaikan. Sebab dalam hadis itu jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya ini barang siapa Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah beri dia faham tentang din al-Islam, dan saya ini kata Nabi SAW hanya menyampaikan, Allah jua yang memberi. Selepas faham, laksanakan. Laksanakan tuntutan Al-Quran. Kemudian seterusnya hafal. Hafal. Jadi hafal ini para sahabat Nabi SAW dijelaskan oleh Ibnu Umar. Dia katakan bahawa kami sahabat-sahabat Nabi SAW ini yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul SAW, kami menghafal Al-Quran itu 6 ayat ke 6 ayat, kemudian kami tambah lagi. Hafal 6 ayat, faham, laksanakan dan tambah kepada 6 ayat lagi. Itu yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling susah dalam nak hafal ini apa dia? Teknik ke? Yang paling sukar sekali, teknik ataupun kaedah ke? Tak. Hak payah sekali, kata Muhammad Syadiq dalam bukunya Manhaj Al-Quran fi Tarbiyah, yang paling susah sekalinya ialah nak hafal ke tak? Al-iradah. Nak hafal ke tak? Hak tu hak payah sekali. Sebab itu Muhammad Syadiq kata, pengusi sebutkan tadi niat. Niat ini kita tak faham dalam bentuk yang selapis. Tapi niat ini, kata Muhammad Syadiq dalam buku itu, niat kita nak hafal tu dia perlu mengumpulkan segala tenaga kita, segala himmah kita, segala kekuatan kita dan memahami cabaran yang boleh menghalang kita daripada menghafal ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa tujuan kita hafal? Apa tujuan kita hafal?
Ini pun nak kena selaras lah dengan syarak lah. Selaras dengan apa dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Islam pada hari ini berada dalam keadaan ghurbah. Tugas awal yang utama kepada orang Islam ialah untuk islah nafsaka wa ad'u ghairaka. Perbetulkan dirinya dan ajak orang lain kepada din Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sekadar sebagai tazkirah li nafsi, tazkirah untuk diri saya sendiri dan tazkirah li ghairihi, dan tazkirah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita ini, Allah berkati seminar ini dan memberi satu noktah bidayah, momentum baru kepada tuan-tuan untuk mendekati ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang lebih syumul, dalam bentuk yang lebih menyeluruh, dan mudah-mudahan menjadi para pendukun Al-Quran. Sebagaimana kita tahu dalam sirah, dalam peperangan Yamamah, 70 orang hafiz Al-Quran telah pun syahid, menyebabkan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar pada masa itu memulakan usaha-usaha untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, diteruskan kepada Sayyidina Uthman bin Affan, melengkapkan dari segi pengumpulan Al-Quran itu, insya-Allah. Jadi pendukun Al-Quran ialah mereka-mereka yang memperjuangkan penegakan din Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ghani bin Saleh di atas ucapan yang sangat bermakna bagi kita tentang keperluan kita pada pagi ini untuk hadir ke majlis yang berbahagia ini. Jadi alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji, dan beliau terpaksa meninggalkan majlis inilah kerana ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadi kita mengambillah nasihat dan juga saranan daripada Tuan Haji Muhammad Ghani tadi untuk saya jadikan panduan dalam rangka kita untuk nak memanfaatkan program ini dengan erti kata yang sebenarnya. Bukan hanya sekadar kita nak menghafaz, tapi lebih penting untuk kita memastikan bahawa Al-Quran itu benar-benar menjadi dustur perlembagaan dalam kehidupan kita untuk kita amalkan, insya-Allah. Okey, sementara kita menunggu yang berbahagia Ustaz Abdul Aziz yang merupakan tetamu khas kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan sebagai sedikit tentatif program pendaftaran pada pukul 8.30 tadi, kemudian ucapan daripada Tuan Haji Muhammad Ghani tadi. Kemudian kita akan mulakan slot satu bermula jam 9.30. Kita ada 10 minit lagi sementara kita nak menunggu penceramah kita tiba, dan beliau sudah pun tiba di Kuantan pada malam tadi dan kini dalam perjalanan untuk sampai ke dewan kita inilah. Di dalam slot 9.30 pagi hingga 10.45 di bawah slot 1 ni mudahnya menghafaz Al-Quran. Mukaddimah, mind setting dan overview. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 12 ada slot 2 mudahnya menghafaz Al-Quran. Kemudian kita akan rehat sembahyang zuhur di surau di bawah ini, dan juga kita sambung sebelah petang dan kita dijangkakan berakhir pada jam 4 ataupun 4.30 petang. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, sebagai penyelaras dan juga urusi program, yang pertama saya nak pesan bahawa pendaftaran kita dikenakan yuran infak, bukan kata yuran lah, infak hanya RM20 sahaja. Mana nak dapat yuran pengajian yang serendah ini? Sebab itu kita tak sebut yuran sebagai infak. Jadi alhamdulillah itu sudah pun mungkin telah dijelaskan oleh tuan-tuan dan puan sekalian di bawah semasa pendaftaran tadi. Kemudian kita sediakan makan tengah hari. Makan tengah hari kita sediakan. Jadi yang belum makan pagi tu saya pun tak pasti sama ada Urustia ada menyediakan makanan ringan sementara nak menunggu tengah hari tu, nanti kita akan confirmkan. Jadi yang harap-harap semua yang dah hadir ni dah makan pagi lah, dah sarapan pagi Kalau tak sarapan pagi, bertahanlah sehingga ke tengah hari nanti kita ada ni. Okey, jadi kita harapkan insya-Allah peserta dapat terus berada dalam program ini daripada awal hingga akhir, dan kita yakin insya-Allah tuan-tuan sangat bertuah dapat hadir dalam program ini kerana kita mendatangkan
seorang pembimbing yang sangat hebat. Kat Indonesia ni dia dah terkenal dah. Kat Indonesia ni dia dah melahirkan ramai para hafiz Al-Quran dengan santunan dan juga bimbingan beliau. Kan? Jadi kita sangat bertuah sebab dia datangkan khas daripada Jakarta, dia datang ke sini dengan kerjasama AMQ, Akademik Menghafal Quran, dengan pengelolaan sahabat saya ni, Encik Zaini bin Ghazali. Okey, sementara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sukacitalah saya nak maklumkan bahawa alhamdulillah kita sudah pun berada di bulan Rejab. Kita tidak lama lagi kita akan sambut bulan Syaban dan kita akan sambut bulan Ramadan. Kita percaya bila masuk bulan Ramadan ni akan usaha untuk membaca Al-Quran, usaha untuk menghafaz Al-Quran, usaha untuk mengkhatamkan Al-Quran akan lebih agresif. Jadi justru itulah dalam proses kita nak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini, kita jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan Al-Mubarak yang tidak lama lagi ini, ya. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pihak pengelola ataupun akademik membaca menghafaz Quran juga ada menyediakan buku-buku dan kitab-kitab khas yang boleh jadikan panduan bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bolehlah dapatkan di bawah sana, kita sediakan di bawah sana. Dan juga saya difahamkan kita akan mengeluarkan sijil juga, sijil penyertaan, tapi atas permintaan lah. Kita tak keluarkan semua. Kalau ada yang minta untuk dikeluarkan sijil, kita akan catatkan, beritahu kepada urustia supaya perlukan sijil, kita akan hantarkan sijil itu kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Ada setengah tu memang dia sangat perlulah sijil itu sebagai pengesahan kehadiran, dan juga mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita di dalam majlis ini dapat meyakinkan lagi pihak yang kemungkinan ada di kalangan kita ini, para asatizah yang mengajar di sekolah-sekolah. Ada penceramah-penceramah di masjid-masjid pun ada pembimbing-pembimbing Al-Quran dan guru-guru Al-Quran pun ada bersama-sama kita. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran kita pada pagi ini dapat memantapkan lagi lah keupayaan diri kita untuk menghafaz Al-Quran dengan kita mengetahui teknik-teknik dan juga bagaimana mudahnya menghafaz Al-Quran. Bagi orang yang nak hafal lah. Kalau yang payah tu memang tetap payah lah. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran tuan-tuan puan-puan sekalian memang sungguh, memang ada kesungguhan yang jelas, kerana sanggup mengorbankan waktu cuti kita ni untuk kita sama-sama hadir daripada pagi sampai petang nanti, ya. Belum sampai pagi? Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sementara kita masih lagi menunggulah sebab saya difahamkan dalam perjalanan lagi untuk sampai dia homestay dia di Sungai Sap sana. Sementara itu saya mendapat signal daripada Encik Zaini ni supaya kita sementara menunggu kita memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim
Jadi ada tetamu kita yang datang daripada jauh, daripada Sungai Petani untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi kita persilakanlah yang berbahagia saudara Ustaz, Ustaz Amirin Sufi. Silakan Ustaz Amirin Sufi untuk tampil untuk membaca Al-Quran, dan kalau boleh disebutkan surah berapa kita boleh tengoklah dalam dalam Quran digital kita, insya-Allah. Oh, ini dia Ustaz muda lagi. Sini. Datang yang bawah. Okey, tetamu khas kita sudah pun tiba. Jadi sementara itu saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Amirin Sufi untuk menambahkan lagi keberkahan majlis kita dengan baca Al-Quran Karim. Jadi boleh Ustaz tunjukkan surah apa, kita boleh cek dalam Al-Quran digital kita, insya-Allah. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا
القبلة التي كنت عليها